Perbincangan khas Raja-Raja Melayu hari ini di Istana Negara. Bapa didakwa di Mahkamah Magistrate Pasir Putih pertuduhan bunuh anak 8 bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Zira Zamri bersama rakan penyampai Syahrul Islam akan bersama-sama anda untuk sejam hari ini bagi memberikan anda berita terbaru dari setiap negeri dalam Berita Wilayah. Teruskan bersama saya dan Syahrul dalam Berita Wilayah Medium Aspirasi Masyarakat. Terima kasih Zahra. Sebelum perkembangan lintas langsung dari dua buah negeri, bahan berita dari Sabah akan turut memberi fokus kepada pelbagai usaha dilakukan kerajaan negeri dan persekutuan dalam membendung pandemik COVID-19. Bagi lintas langsung negeri, kami mulakan dengan perkembangan dari RTM Sarawak, antaranya operasi kesan kes aktif COVID-19 selama sehari dilancarkan di Kampung Haji Baki Kuching sejak pagi tadi. Selepas itu ke Johor bersama Nur Akila Arbain, tumpuan diberi kepada program melarutkan Abu Al-Quran di permukaan laut dan lebih 3,000 di kompaun akibat tidak mematuhi PKPP. Sebelum itu kita kembali bersama Zahra untuk laporan utama Berita Wilayah petang ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah masih mengadakan rundingan bersama Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Rundingan diadakan bagi memperhalusi cadangan yang dipersembahkan Perdana Menteri kepada baginda mengenai situasi semasa dalam negara. Untuk perkembangannya, kita bersama Andy Rizal Rohadian di perkarangan pintu utama Istana Negara. Andy, teruskan. Ya, Zira, rundingan ini berlangsung kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Semua Raja-Raja Melayu berangkat hadir kecuali ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Kenderaan rasmi yang membawa Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berangkat masuk ke Istana Negara menggunakan pintu utama ini kira-kira pukul 12.23 tengah hari tadi. Kenderaan rasmi yang membawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pula berangkat tiba di Istana Negara pukul 1.30 petang. Ia diikuti kenderaan rasmi yang membawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pukul 2.14 petang. Kenderaan rasmi yang membawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah pula berangkat tiba 2 minit kemudian. Manakala kenderaan rasmi yang membawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu berangkat tiba pukul 2.20 petang. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan pula berangkat tiba 3 minit kemudian. Sementara kenderaan yang membawa Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis berangkat tiba pukul 2.28 petang, diikuti kenderaan rasmi yang membawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak 2 minit kemudian. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya semalam memaklumkan rundingan yang diadakan di Istana Negara pada hari ini diadakan susulan pertemuan antara Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Abdul Aziz Kuantan Pahang pada petang Jumaat lepas. Dalam sesi menghadap yang berlangsung sekitar 1 jam setengah itu, Al-Sultan Abdullah berkenan untuk menerima sembah taklimat mengenai beberapa cadangan mesyuarat khas Kabinet yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya pada pada pagi Jumaat lepas. Al-Sultan Abdullah amat memahami keperluan kelangsungan pentadbiran negara untuk memerangi ancaman wabak COVID-19. Baginda turut prihatin terhadap kegelisahan dan juga kegusaran rakyat terhadap perkembangan semasa yang berlaku di dalam negara. Sehubungan itu, Baginda telah berkenan untuk mengadakan rundingan bersama dengan Raja-Raja Melayu untuk memperhalusi kesemua cadangan yang telah pun dicapai dalam mesyuarat khas Kabinet pada Jumaat lepas. Al-Sultan Abdullah menasihatkan seluruh rakyat agar kekal bertenang, tidak panik dan terus bersabar sementara menanti keputusan yang akan dimuktamadkan
hasil daripada rundingan 8 Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Untuk makluman anda, pelbagai spekulasi timbul susulan mesyuarat khas Kabinet dan juga pertemuan antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Al-Sultan Abdullah yang berlangsung pada Jumaat lepas. Ia termasuk spekulasi mengenai kemungkinan berlakunya darurat politik ataupun darurat kesihatan bagi mengelakkan berlakunya pilihan raya umum PRU. Bagaimanapun ia sekadar satu spekulasi. Justru Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat agar tidak menimbulkan sebarang spekulasi bagi mengelak berlakunya kekeliruan dan juga kegusaran seterusnya menggugat keamanan negara. Saya sudah berada di sini sejak pukul 10 pagi tadi, saudara. Keadaan di sini dikawal ketat oleh pasukan polis. Hanya pengamal media sahaja dibenarkan untuk membuat liputan dengan SOP pencegahan penularan COVID-19 melatari liputan ataupun bergerakan kami di sini. Pengamal media wajib untuk memakai pelitup separuh muka dan hanya dibenarkan untuk membuat liputan di kawasan khas yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Sekian dahulu perkembangan dari pintu masuk utama Istana Negara sempena sesi rundingan antara Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama dengan Raja-Raja Melayu. Saya akan kembali membawakan perkembangan terkini sesi rundingan ini setelah ianya selesai pada bila-bila masa dari sekarang. Untuk berita lain dalam berita wilayah, kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Zera. Baik, terima kasih Andy Reza untuk perkembangan itu tadi. Seluruh rakyat diingatkan menghormati apa sahaja keputusan yang bakal dibuat oleh pucuk pimpinan tertinggi negara, iaitu institusi Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana keputusan dibuat Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengambil pandangan setiap pemerintah negeri dan bukan hanya untuk kepentingan kerajaan semata-mata. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu A. Aziz menjangkakan apa sahaja keputusan yang dibuat oleh institusi ini pastinya merangkumi seluruh aspek bagi negara dan memberi manfaat kepada semua pihak. Kita lihatlah dalam negara kita ni, sebab itu kepentingan institusi beraja dan demokrasi berparlimen itu berjalan secara serentak dan menghormati antara satu sama lain. Jadi institusi beraja ini tidak tidak boleh dilihat sebagai menyebelahi mana-mana pihak, tetapi tujuan utama institusi beraja ini ialah untuk memastikan kepentingan dan juga kesulitan rakyat itu dinilai sepenuhnya oleh institusi beraja. Jadi apa yang saya perlu tegaskan ialah apa juga keputusan yang dibuat oleh institusi beraja itu Yang di-Pertuan Agong itu diterima dengan hati terbuka kerana pertama kerana ia dibincangkan dengan 8 orang raja lagi. Beliau turut menegaskan bahawa penting bagi rakyat meletakkan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada sistem warisan negara itu. Beliau ditemui selepas menjadi panel dalam program Selamat Pagi Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengajak semua petugas barisan hadapan dan di sebalik tabir untuk bersama-sama mengekalkan usaha dalam memerangi penularan COVID-19 di negara ini, khususnya di Sabah. Petugas barisan hadapan perlu mencegah penularan secara proaktif selain mengambil tindakan kesihatan awam di lapangan serta merawat pesakit di hospital serta pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC. Menerusi laman media Facebook rasmi Tan Sri Dr. Nur Hisham, beliau menasihati petugas barisan hadapan agar tabah dan bersabar dengan tugas yang diamanahkan kerana negara kini bergantung kepada mereka. Beliau turut memuat naik sepotong ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Insyirah yang bermaksud sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Seorang bapa didakwa di Mahkamah Magistrate Pasir Putih hari ini terhadap 2 pertuduhan membunuh anak lelakinya berusia 8 bulan di Kampung Sungai Dua, Bacok dan juga tuduhan mencederakan isterinya pada 13 Oktober lalu. Tertuduh Wan Roslan Wan Mustafa 40 tahun hanya mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Dini Syazwan Abdul Syukur. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi lelaki Wan Muhammad Afiq Zafwan Wan Roslan 8 bulan. Kejadian berlaku pada pukul 10 pagi di Kampung Sungai Dua, Bacok 13 Oktober lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Bagi pertuduhan kedua di lokasi dan tarikh yang sama, tertuduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap isteri Nur Hanifah Muhammad 32 tahun menggunakan sebatang penyapu. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 324 dan dibaca bersama 326A. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua hukuman berkenaan. Mahkamah memerintahkan tertuduh dihantar ke Hospital Bahagia di Ulu Kinta, Perak selama sebulan untuk pemerhatian. 24 November ditetapkan untuk sebutan semula kes dan penyerahan 3 laporan dokumen iaitu laporan sekretari, bedah siasat dan laporan kimia. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM giat melaksanakan penghantaran bantuan logistik melibatkan peralatan perubatan ke Sabah. Hari ini, sebuah pesawat angkut jenis C-130H dari nombor 20 Skuadron Pangkalan Udara Subang melaksanakan penerbangan bagi membawa kelengkapan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia HMATM dan alatan perubatan Kementerian Kesihatan ke Kota Kinabalu serta Tawau. Menerusi laman media Facebook TUDM, antara kelengkapan Hospital Medan ATM yang dibawa adalah kelengkapan Hospital Medan alatan perubatan. Penerbangan hari ini juga turut membawa 350 kit keselesaan yang disumbangkan oleh Malaysia Airports bagi diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Kota Kinabalu dan Tawau. Kit keselesaan ini terdiri daripada 1 beg tidur dan keperluan penjagaan diri. Penerbangan pulang ke Pangkalan Udara Subang pula, pesawat C-130H ini telah membawa 20 kotak sampel swab test dari Tawau dan Kota Kinabalu untuk ujian pengesahan di makmal-makmal Semenanjung. Penerbangan itu dikendalikan dengan jayanya oleh Major Khairul Fadli selaku juruterbang dan Kapten Raja Fairul selaku pembantu juruterbang. Semalam, TUDM turut melaksanakan penghantaran menerusi pesawat A400M bagi membawa aset logistik untuk kelengkapan persiapan perubatan ke Kompleks Penjara Kota Kinabalu, Kepayan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masdi Manjun menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak mewajibkan semua rakyat Sabah menjalani ujian saringan COVID-19. Bagaimanapun, beliau menegaskan mereka yang mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19 perlu menjalani ujian berkenaan. Aktiviti pengawasan penyakit COVID-19 iaitu penduduk yang berisiko tinggi seperti warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit kronik, pesakit bergejala demam dan batuk perlu melakukan ujian itu. Baiklah saudara, kita kembali bersama Andy Reza Rohadian untuk perkembangan di Istana Negara. Andy, teruskan. Ya, Zera kembali berintas langsung dari pintu masuk utama Istana Negara. Untuk makluman anda, sebentar saja tadi, kira-kira 10 saat yang lalu, kenderaan rasmi yang membawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah pun berangkat balik dari Istana Negara, menandakan bahawa sesi rundingan bersama Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun selesai. Kami masih menunggu lagi keberangkatan balik 7 Raja-Raja Melayu
berlangsung keluar dari pintu masuk utama Istana Negara. Kami akan kembali nanti sekali lagi sekiranya ada kelihatan gambaran kenderaan rasmi yang membawa 7 lagi Raja-Raja Melayu akan berangkat balik dari pintu masuk Istana Negara. Saya baru saja kedengaran ada siren kenderaan pihak berkuasa, polis yang seolah-olah menuju ke pintu masuk utama negara untuk mengiringi kenderaan Raja-Raja Melayu keluar dari pintu masuk utama Istana Negara. Untuk makluman anda, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, rundingan hari ini diadakan susulan pertemuan antara Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang Jumaat lepas di Istana Abdul Aziz Kuantan, Pahang. Dalam sesi menghadap yang berlangsung sekitar 1 jam setengah itu, Al-Sultan Abdullah telah pun berkenan menerima sembah taklimat mengenai beberapa cadangan mesyuarat khas Kabinet yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya pada pagi Jumaat. Al-Sultan Abdullah amat memahami keperluan kelangsungan pentadbiran negara untuk memerangi ancaman wabak COVID-19. Baginda turut prihatin dengan kegelisahan dan juga kegusaran yang dihadapi rakyat susulan perkembangan tersebut. Justru Baginda telah berkenan untuk mengadakan rundingan bersama dengan Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Saya dan kami semua pengamal media masih lagi menanti keberangkatan balik 7 lagi Raja-Raja Melayu untuk keluar dari pintu utama Istana Negara ini. InsyaAllah kami akan kembali bila-bila masa dari sekarang setelah saya mendapat isyarat keberangkatan balik kenderaan rasmi yang membawa 7 lagi Raja-Raja Melayu. Untuk waktu ini kita kembali seketika bersama Zehra di Angkasapuri. Zehra. Terima kasih Andy Reza. Lebih 1,000 individu dari 23 buah kampung di daerah Tawau dan Kalabakan telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Malaysian Relief Agency MRA Sabah. Setiausaha Kerja MRA Sabah, Alex Dennis berkata, program saringan secara bersasar itu juga akan dilaksanakan di lokasi-lokasi yang dikenal pasti berisiko berlakunya penularan pandemik. MRA Sabah akan terus membantu Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menggerakkan tenaga sukarelawan di kalangan belia bagi membantu petugas-petugas untuk program saringan secara bersasar ataupun berpusat bagi membendung pandemik COVID-19 di negeri Sabah ini, terutamanya di kawasan Pantai Timur, yang mana kawasan Pantai Timur ini adalah kawasan yang teruk terjejas dengan pandemik COVID-19. Beliau menjelaskannya ketika dihubungi RTM di Sempurna mengenai program saringan COVID-19 percuma yang dilaksanakan MRA Sabah di Tawau. MRA Sabah dengan KKM turut melaksanakan program saringan COVID-19 bagi penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD Felda Umas, Tawau. Masyarakat dan agensi kerajaan wajar menyokong setiap inisiatif yang diambil kerajaan negeri dalam usaha menangani pandemik COVID-19 di Sabah. Meskipun baru dibentuk pada hujung bulan lepas, kerajaan negeri menghadapi cabaran besar menangani wabak tersebut secara holistik. Menurut Timbalan Pengarah Penyelidikan 1, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Jidun Janaun, keputusan kerajaan negeri perlu teliti supaya dilaksana dengan baik dan membendung COVID-19. Kerajaan memang harus wajar untuk melipat gandakan lagi, terutama dalam hal-hal membuat keputusan agar semua langkah-langkah yang dirancang dapat dilaksanakan dan ditangani sehingga masalah ini sampai kepada penyelesaian kepada masyarakat. Dan dengan itu kita percaya bahawa segala usaha yang dibuat akan dapat diterjemahkan kepada langkah-langkah yang dapat membantu menangani masalah penyakit COVID-19 ini.
terdapat banyak inisiatif komprehensif yang diambil oleh kerajaan negeri dan Kementerian Kesihatan, iaitu penambahan hospital dan mobilisasi para anggota kesihatan dari negeri lain ke Sabah. Pihak pengurusan Taman-Taman Sabah menutup 10 kawasan Taman-Taman Sabah kepada orang awam berkuat kuasa 12 Oktober lepas sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Pengarahnya Dr. McLaren Lakim berkata, langkah itu diambil selaras situasi pandemik COVID-19. Langkah itu perlu untuk keselamatan kesihatan walaupun sektor pelancongan penyumbang terbesar ekonomi Sabah. Menurut Dr. McLaren, 10 kawasan taman yang ditutup ialah Ibu Pejabat Taman-Taman Sabah, Kota Kinabalu, Taman Kinabalu, Ranau, Taman Tuanku Abdul Rahman, Kota Kinabalu, Taman Pulau Tiga, Kuala Penyu, Taman Banjaran Crocker, Keningau dan Taman Bukit Tawau, Tawau. Turut ditutup Taman Pulau-Pulau Penyu, Sandakan, Taman Marin Tun Sakaran, Sempurna, Taman Pulau Sipadan, Sempurna dan Taman Tun Mustafa, Kudat. Jelas Dr. McLaren, Malim Gunung yang terjejas akan dibantu melalui pakej bantuan di bawah kendalian kerajaan negeri. Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 akan menyalurkan bantuan melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Pejabat Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah JTU Kota Kinabalu akan ditutup sementara bermula 26 hingga 27 Oktober. Pengarahnya Surveyor Bernard Liu Chow Min berkata penutupan itu bagi tujuan disinfeksi seluruh bangunan JTU Kota Kinabalu. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Surveyor Bennett turut memaklumkan semua kaunter perkhidmatan orang awam JTU akan ditutup sementara sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Bagaimanapun khidmat khas berkaitan urus niaga tanah, penjualan data ukur dan pembayaran cukai premium tanah boleh dibuat dengan temujanji awal melalui email jtu@sabah.gov.my. Manakala penyerahan surat atau bungkusan boleh dibuat setiap hari waktu kerja bermula 8:30 pagi hingga 12 tengah hari. Prihatin terhadap Jabatan Penjara Sabah di Kepayan Kota Kinabalu ketika ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pusat Zakat Sabah PZS menyumbang RM10,000 serta kemah dan peralatan pelindungan peribadi PPE. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sumbangan itu bagi membantu jabatan itu berhadapan dengan pandemik COVID-19. Datuk Arifin menjelaskannya selepas menyampaikan sumbangan itu di Jabatan Penjara Sabah Kepayan Kota Kinabalu. Mengulas mengenai pembukaan semula masjid dan surau di Sabah, Datuk Arifin berkata Mufti Negeri akan menilai dan membuat keputusan berdasarkan perkembangan semasa. Setakat ini masih belum kita benarkan. InsyaAllah nanti Datuk Mufti akan melihat keadaannya. Jika sesuai nanti mungkin Mufti akan memberi nasihat kepada Jahin apa cara mungkin seperti mana yang sebelum ini azan dengan jamaah daripada jawatan kuasa masjid. Jamaah daripada jawatan kuasa masjid selama 12 orang, tapi belum lagi. Mungkin Mufti akan memberikan irsyad beliau melihat keadaan yang berlaku selepas ini. Ketika ini, masjid dan surau di Sabah belum dibuka dan solat Jumaat juga tidak diadakan. 700 pek makanan diagihkan Frontliners Kitchen FK Kampung Inabah sempurna kepada petugas barisan hadapan di hospital, klinik dan kawasan sekatan Jalan Raya SJR daerah Sempurna dalam tempoh 3 minggu berturut-turut. Koordinator FK Rena Ismail berkata konsep agihan pek makanan seminggu sekali itu mula dilaksanakan 9 Oktober lalu hasil cetusan idea 2 orang suri rumah yang juga merupakan rakannya dari Kampung Inabah Sempurna. Menurut Rena, pek makanan, sumbangan dana dan bahan mentah daripada pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO dan penduduk kampung Inabah.
food bag ini kami agihkan kepada petugas barisan hadapan di hospital, di klinik, SJR termasuk pasukan polis marine yang bertugas sebagai tanda menghargai usaha mereka yang bertungkus lumus memutuskan rantaian COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Semporna mengenai program Frontliner Kitchen membantu petugas barisan hadapan di kawasan zon merah. Mereka yang ingin menyumbang sama boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi laman sosial Facebook Semporna Heroes atau menghubungi terus Puan Rena di talian 012 844 6717. Baik, lagi paparan dari Sabah akan disampaikan menerusi berita pagi selain perkembangan berterusan dalam buletin seterusnya. Baik, saudara, kita bertemu kembali. Saudara, sebuah panggung budaya tercanggih akan dibangunkan di Sarawak demi mempertingkatkan pencapaian kesenian dan kebudayaan dalam kalangan anak Sarawak. Untuk laporan penuh, kita bersama Muhammad Aziz Rahim di Bumi Kenyalang. Silakan, Azizi. Baik, terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak akan membangunkan panggung budaya tercanggih dalam usaha mempertingkat pencapaian kesenian dan kebudayaan dalam kalangan anak Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia merupakan sebahagian daripada pembangunan Pusat Seni Sarawak yang telah dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Ketua Menteri berkata panggung berkenaan bakal dilengkapi dengan alat canggih selain menyediakan tempat untuk beriadah. Katanya pembangunan tersebut menelan kos sejumlah RM200 juta. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Musikal Sarawak Harmoni Pemimpin Berjiwa Rakyat Hati ke Hati di Kuching. Sebanyak 14 buah lagu pelbagai genre yang diiringi oleh 40 orang pemuzik yang dipimpin oleh konduktor Saiful Hamdan dipersembahkan kepada petugas barisan hadapan selain persembahan orkestra oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Selain memberikan apresiasi kepada petugas barisan hadapan, melalui persembahan ini juga ia turut memaparkan kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan dalam menyalurkan bantuan demi memastikan keperluan asas penduduk dipenuhi. Operasi pengesanan kes aktif ACD COVID-19 selama sehari dilancarkan di Kampung Haji Baki, Kuching sejak pagi tadi. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata operasi itu dijalankan berikutan 8 kes di bawah kluster Baki yang dikesan setakat ini. Kes-kes terbabit melibatkan 2 kelompok iaitu 5 sekeluarga dan 3 sekeluarga. Beliau berkata demikian ketika meninjau pelaksanaan operasi tersebut yang melibatkan seramai 100 kaki tangan kesihatan. Mengulas lanjut, Dato' Amar Douglas memberitahu ujian saringan membabitkan seramai 600 penduduk di Blok A kampung berkenaan, manakala bagi penduduk di Blok B dan C, mereka digalakkan untuk hadir secara sukarela. Manakala bagi penduduk yang sakit dan warga emas yang tidak dapat bergerak, pegawai kesihatan akan hadir ke rumah mereka untuk melakukan ujian tersebut. Beliau menjelaskan operasi ACD adalah sejajar dengan salah satu strategi JPBN dalam mengawal penyebaran wabak COVID-19 dengan mengesan dan mengasingkan serta tidak menunggu sehingga mereka yang dijangkiti menunjukkan gejala untuk mendapatkan rawatan. Untuk rekod, JPBN pernah menjalankan operasi ACD di kawasan perumahan Uni Garden di Kota Semerahan dan Kampung Tabuan Melayu di Kuching. Ia terbukti amat bermanfaat dan membantu JPBN dalam mengawal penularan wabak itu. Tapak Pesta Asap Apau Koyan akan dinaik taraf sebagai pusat warisan budaya Apau Koyan dan bakal dibina di penempatan semula hidroelektrik Bakun, Sungai Asap Belaga. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chukpai Ugun, projek naik taraf yang menelan kos RM15 juta ini bertujuan merancakkan sosioekonomi penduduk di kawasan berkenaan. Jelas Kennedy Chukpai, pusat warisan budaya Apau Koyan itu akan dibina di tapak sedia ada dengan tanah seluas 7 hektar yang telah diwartakan kerajaan negeri bagi menyokong usaha tersebut. Kita lihat dari segi saiz ataupun keluasan tapak itu sangat kecil dan kita telah memohon untuk
kawasan itu supaya kita dapat membuat satu pusat kebudayaan ataupun warisan kita di tapak yang cukup luas. Karena di situ nanti kita mau adakan, bukan kalau kita lihat di Sungai Asap ini memang masyarakat di sini sangat kaya dengan budaya, dengan warisan mereka. Beliau menambah lembaga amanah komuniti Apau Koyan telah ditubuhkan bagi mengurus tadbir pusat berkenaan. Pusat warisan itu kelak bakal dilengkapi dengan Dewan Kebudayaan, Inap Desa, 15 buah rumah panjang di penempatan semula Bakun, selain pusat jualan dan kraf tangan bagi membantu lebih 20,000 penduduk menjana pendapatan. Kennedy ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program Masat-Masat Tai Nyelai at Sungai Asap di Umah Baha penempatan semula Hidroelektrik Bakun Sungai Asap Belaga. Masyarakat Kenyah di kawasan Sungai Asap, Belaga dan Baram disaran terus mengetengahkan kekayaan seni adat dan budaya kaum kepada generasi pelapis mereka. Ahli Parlimen Baram Tuan Anyi Ngau berkata, ini bagi memastikan warisan itu tidak pupus di telan zaman selain menggalakkan golongan muda terlibat dalam memelihara dan memelihara kebudayaan dan tradisi kaum berkenaan. Jelasnya masih ramai anak-anak muda masa kini meminati seni dan budaya dengan penglibatan mereka membuat persembahan dalam program-program kebudayaan. Tuan Anyi menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Masat-Masat Tai Nyelai di Umah Baha Apau Koyan, penempatan semula Hidroelektrik Bakun dekat Sungai Asap Belaga. Acara kemuncak program tersebut akan berlangsung malam ini dengan mengetengahkan 19 persembahan kebudayaan daripada pelbagai etnik di daerah kecil Sungai Asap. Program 3 hari itu merupakan anjuran bersama Jabatan Penyiaran Sarawak dan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Ia antara lain diadakan bagi mendekatkan RTM dengan masyarakat dan mendukung konsep sejahtera Malaysia melalui penglibatan artis dari pelbagai etnik orang Ulu di daerah Belaga. Turut hadir Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof, Pengurus RTM Miri Lydia Payarinyut, Ketua-Ketua Masyarakat Kenyah Sungai Asap dan Baram serta penduduk kampung. Sementara itu, pada majlis sama, Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak akan terus mendekati masyarakat di negeri ini untuk mendalami keunikan seni dan budaya berbilang kaum. Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini bagi memberi penderahan tentang keistimewaan yang terdapat di negeri ini kepada masyarakat luar. Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata RTM merupakan platform terbaik untuk mengetengahkan adat dan budaya masyarakat berbilang etnik. Lebih-lebih lagi, RTM adalah saluran paling dipercayai untuk menyebarkan maklumat. Beliau juga berkata RTM juga terus kekal relevan untuk menyebarkan maklumat dan informasi kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman. Justeru RTM bersedia untuk berkolaborasi dengan Persatuan Kenyah dan kaum lain di Sarawak untuk mendapat maklum balas dan pandangan mengenai program yang bertepatan untuk dipamerkan serta dirakam oleh RTM. Daripada program ini, kolaborasi di antara RTM dan juga Persatuan Kenyah Sarawak, kita dapat merealisasikan hasrat ini, di mana kita dapat meninjau dan melihat dan merasakan maklum balas daripada mereka. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program Masat-Masat Tai Nyelai di Umah Baha penempatan semula Hidroelektrik Bakun Sungai Asap Belaga. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak menahan sebuah bot nelayan tempatan kerana melanggar syarat sah lesen pada jarak kira-kira 4.5 batu nautika dari Tanjung Pok, Kuching pada Jumaat lepas. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus dalam kenyataan berkata bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan oleh aset maritim yang sedang melaksanakan operasi khas kuda laut kira-kira pukul 1 tengah hari. Laksamana Pertama Maritim Zin Azman berkata hasil pemeriksaan mendapati bot tersebut mempunyai 14 kru termasuk tekong berumur dalam lingkungan 20 hingga 59 tahun. 10 daripada kru merupakan warga Indonesia yang mempunyai dokumen pengenalan yang sah. Pemeriksaan lanjut mendapati dokumen kebenaran menggunakan kru asing telah tamat tempoh dan menyalahi syarat yang tertera dalam lesen.
Laksamana Pertama Maritim Zin Azman mendedahkan bot kru peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan seberat 500 kg ikan campur telah dibawa ke jeti APMM Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Muara Tebas untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan, Syairul. Baik, terima kasih Azizi dari RTM Sarawak. Secara lintas langsung dari Johor hari ini, kami bawakan program melarutkan Abu Al-Quran menggunakan kaedah melarutkannya di permukaan laut. Selain itu, seramai 3,564 di kompaun ingkar PKP dan kami juga menyelami kerjaya wanita lasak di pelabuhan. Untuk itu, kita bersama Nur Akila Arba'in. Silakan Akila. Baik, terima kasih Syairul. Seramai 3,564 individu di negeri ini di kompaun RM1,000 seorang sejak 9 April hingga 13 Oktober tahun ini. Kompaun dikeluarkan kerana kesalahan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, PKP bersyarat dan PKP pemulihan. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, tangkapan melibatkan 2,757 lelaki dan 807 wanita. Daripada jumlah itu, 1,770 orang sudah membayar kompaun, manakala 1,322 belum menjelaskannya. Distrik dia mana buat pemantauan dan buat operasi. Tindakan terus diambil terhadap mana-mana premis hiburan yang tidak mematuhi SOP telah ditetapkan. Beliau ditemui pemberita di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pontian. Sebelum ini, kami memaparkan bagaimana Al-Quran yang telah rosak dilupuskan menggunakan kaedah selam scuba yang bermula dari proses penyerahan mashaf sehingga ke proses membakar dan membatakannya. Namun, tahukah anda, Al-Quran yang rosak juga boleh dilupuskan menggunakan kaedah melarutkannya di permukaan laut? Perinciannya kita ikuti laporan khas disediakan Erwin Zaid. Kaedah melarutkan Abu Al-Quran yang telah rosak di atas permukaan air laut ini dilaksanakan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Maritim di perairan Tanjung Piai. 2.7 tan Abu Al-Quran rosak dari Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru, Segamat dan Keluang dilarutkan di kedudukan 5 batu nautika daripada jeti maritim Gelang Patah. Menurut Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Tosrin Jarvanti, Al-Quran perlu dimartabatkan dan dipelihara walaupun sudah rosak dengan melupuskannya melalui kaedah yang betul. Dan kita pun setahun 2 kali program kita. Kalau program ni meresing, kita akan menggunakan melalui selam scuba dengan Jabatan Kelab Scuba Jabatan Agama Islam Johor, tetapi dengan Maritim Malaysia pertama kali di perairan Tanjung Piai ni kita menggunakan dengan larutan abu beginilah. InsyaAllah mudah-mudahan. Dalam pada itu, Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, kira-kira 50 anggota serta 2 buah kapal dan sebuah bot digunakan untuk membantu JAINJ melarutkan Abu Al-Quran rosak ini. Telah berjaya melaksanakan program kita hari ini dengan lancar dan kebetulan pula hari ini cuaca pun baik dan kita harapkan program kerjasama seperti ini dapat kita teruskan di masa yang akan datang dan insya-Allah Maritim Malaysia akan terus menyokong apa juga program yang merupakan tugas kebajikan seperti ini, insya-Allah. Masyarakat yang mempunyai Al-Quran yang telah rosak boleh menyerahkan mashaf tersebut ke pejabat kadi daerah masing-masing bagi proses pelupusan, seterusnya dapat memelihara kesucian Al-Quran. Selain melarutkan Abu Al-Quran di dasar laut dengan menggunakan kaedah scuba, ianya juga boleh dilakukan dengan melarutkannya di permukaan air seperti ini. Dan kedua-dua kaedah ini adalah bertujuan untuk memelihara kesucian Al-Quran. Erwin Zaid melaporkan untuk berita RTM.
Peredaran zaman menyaksikan bidang kerjaya yang dahulunya hanya diceburi kaum lelaki sudah mula diceburi kaum wanita. Kru RTM berpeluang mengikuti dan melihat sendiri bagaimana wanita mampu melakukan pekerjaan yang kebanyakannya didominasi lelaki dan berisiko dari sudut keselamatan pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor Bahru. Selain minat, persekitaran dan latar belakang keluarga juga berkait rapat menjadikan bidang kerjaya mencabar tersebut menjadi pilihan wanita. Saya memang meminati pasukan beruniform dari saya kecil lagi, dan selepas saya belajar, saya ada mohon beberapa jawatan penguatkuasa lah, macam immigration, pegawai penjara, polis, dan tempat terakhir saya dapat dekat polis pelabuhan ni lah. Okey, pertama sekali cabaran untuk mendapatkan kepercayaan daripada kapten-kapten kapal untuk mengendalikan kapal mereka. Yang kedua, cabaran pengendalian kapal keluar dan masuk ke pelabuhan ketika cuaca buruk. Pada waktu itu, saya memerlukan konsentrasi yang lebih dan juga apabila bertindak balas dengan cepat apabila berlaku kecemasan. Operator RTG. Operator RTG ni pihak training bagi kami tempoh 35 hari untuk kami kuasai cara bawa jentera ni, cara mengendalikan jentera ni. Ya, saya akan sangat menyarankan yang perempuan boleh ceburi bidang lelaki buat. Seperti sekarang saya buat ni. Sekian paparan dari Johor petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Akila di Johor Bahru. Sebelum itu kita tinjau dulu laporan cuaca untuk petang ini dan esok bersama Abdul Aizat Nazmi. Silakan Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ribut tropika Sodel dan juga Molef sedikit sebanyak memberi pengaruh dari segi keadaan laut yang bergelora dan juga tiupan angin kencang di kawasan perkapalan rantau negara kita. Seperti yang berlorikan warna jingga dan juga kuning di sini berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 28 Oktober 2020. Sehubung dengan itu juga Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada seperti yang berlorikan warna kuning di sini sehingga ke negeri Sarawak melibatkan bahagian Bintulu, sebahagian Miri dan juga Limbang. Amaran ini juga berkuat kuasa sehingga ke 27 Oktober 2020 iaitu hujan lebat dijangka berlaku di kawasan tersebut. Baik keadaan cuaca semasa pula, suhu maksima yang rendah dicerap di kebanyakan tempat di Semenanjung menunjukkan keadaan cuaca mendung dan juga lembap di kawasan Semenanjung. Lebih-lebih lagi, kawasan hujan-hujan lebat lebih tertumpu di kawasan utara Semenanjung, diikuti di tengah dan juga boleh memasuki ke pantai timur Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula hujan di 1-2 tempat kini lebih tertumpu di kawasan bahagian Kuching, Muka, pedalaman Kapit, Miri dan juga Limbang, diikuti di bahagian Sandakan dan juga Tawau. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan hasil tiupan angin baratan menyebabkan hujan akan lebih tertumpu di kawasan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, dan juga diikuti di kawasan pedalaman Kapit dan juga di kawasan perkapalan Reef South negeri Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Masih bersama dalam berita wilayah. 2 sekolah agama di Johor diarah tutup selama 7 hari bermula hari ini selepas kes positif COVID-19 dikesan dalam kalangan murid sekolah. Sekolah tersebut ialah Sekolah Agama Kerajaan Johor SAKJ Taman Cempaka Johor Bahru dan Sekolah Agama Kempas. Arahan penutupan bermula hari ini sehingga 31 Oktober ini atas nasihat Kementerian Kesihatan. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tosrin Jarvanti, arahan penutupan di SAKJ Taman Cempaka dibuat selepas seorang murid darjah khas disyaki dijangkiti COVID-19 daripada ibunya yang positif. Murid tersebut telah menjalani ujian calitan dan sedang menunggu keputusan. Sekolah Agama Taman Cempaka membabitkan 1,072 murid dan 17 guru. Manakala Sekolah Agama Kempas membabitkan 1,790 murid dan 26 guru. Situasi menang-menang diambil kira Kerajaan Johor terhadap pihak pengurusan dan 150 peniaga di Terminal Pengangkutan Awam Larkin Central, Johor Bahru berhubung nasib mereka yang terjejas akibat COVID-19. Ia perlu bagi memastikan nasib peniaga dan sistem kewangan pengurusan kompleks perniagaan itu terjamin. Esko Pelaburan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Izhar Ahmad berkata, para peniaga diberikan pengecualian sewa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada bulan Jun, peniaga diberikan diskaun bayaran sewa 30 hingga 50%. Bagaimanapun berlaku tekanan kepada peniaga selepas pihak pengurusan mula mengutip sewa penuh pada Julai, Ogos dan September. Saya akan duduk berbincang dengan orang besok dalam pukul 11 pagi besok. Kita tengok kaedah apa yang terbaik. Biasanya kaedah dia adalah all about discount lah. Waiver ataupun discount itu yang saya akan sarankan. Beliau ditemui selepas menyampaikan majlis penyerahan Geran Food Truck kepada 168 peniaga di Johor Bahru. Pendapatan peniaga di situ dikatakan merosot selepas kehilangan ribuan pengunjung, terutama pekerja Malaysia di Singapura yang berulang-alik menaiki bas melalui terminal itu. Baik, masih lagi di selatan, semua bendera negeri Johor dan bendera daerah-daerah di negeri itu dikibarkan separuh tiang hari ini. Ia bagi menghormati kemangkatan ananda Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, iaitu Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor Pengurusan Datuk Muhammad Noor Ibrahim dalam kenyataannya memaklumkan perkara itu dititahkan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang melibatkan semua bangunan kerajaan negeri dan persekutuan, semua daerah, pihak berkuasa berkanun dan badan berkanun di Johor. Projek pembinaan klinik kesihatan Cuping di Padang Besar yang bakal memberi manfaat dan persekitaran rawatan yang kondusif kepada penduduk di sekitar kawasan itu dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Selain itu, turut disiapkan menjelang penghujung tahun ini ialah kerja-kerja pembaikan Masjid Nurul Huda Felda Cuping. Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Syed Zubir Syed Husin berkata, sehingga kini prestasi fizikal sebenar bagi projek klinik kesihatan Cuping sudah pun mencecah 85% dan dapat diserahkan kepada Kementerian Kesihatan mengikut jadual. Pemantauan rapi secara harian dilaksanakan pasukan projek Jabatan Kerja Raya yang diketuai oleh Jurutera Awam Kanan Pasukan Projek Persekutuan Negeri bagi memastikan sebarang masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan segera. Beliau menyembah maklum mengenai projek berkenaan kepada Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail sempena keberangkatan baginda meninjau projek berkenaan. Bersempena tinjauan berkenaan, baginda turut menyerahkan 700 pelituk muka sumbangan konsortium Bumita Nepta Sdn Bhd melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan Yayasan Tuanku Said Putra Perlis kepada Sekolah Kebangsaan LKTP Cuping dan Sekolah Rendah Islam 3 Felda Cuping.
Kesempitan hidup menyebabkan 10 penghuni daripada 2 keluarga terpaksa tinggal sebumbung dalam keadaan sempit dan tidak selesa di sebuah rumah usang berusia 40 tahun di Kampung Awek, Gua Musang, Kelantan. Mereka terdiri daripada 2 keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil. Tinjauan RTM mendapati rumah terbabit tidak mempunyai bilik tidur mencukupi menyebabkan penghuni rumah terpaksa berhimpit. Fatimah Hamid, 29 tahun berkata sebelum ini dia tinggal bersama suami dan 4 anak sebelum seorang saudaranya menumpang di rumahnya kerana kesempitan hidup dan tiada tempat tinggal. Rumah pusaka peninggalan ayahnya itu pernah dilanda banjir besar ketika 2014 lalu. Keadaan rumah teruklah dengan keadaan latar bocor, bumbung bocor. Lepas tu belakang ni ada sekat di pokok. Ada sikit lagi untuk sungai gitu, dekat sangat dengan sungai. Takut banjir akan datang, tak tahulah. Musim hujan ni tak menjangkau benda akan berlaku lah. Dulu banjir 2014 Rumah banjir 2014 itu kena rumah rosak lah, cuma tak hanyut. Menurut Fatimah, dia tidak mampu untuk membaiki rumah kerana hanya bekerja sebagai pembantu kedai makan. Suaminya Nik Muhammad Zaki Muhammad Ibu Radi, 34 tahun pula, hanya bekerja sebagai mekanik di sebuah kedai di bandar Gua Musang. Fatimah berharap agensi kerajaan berkaitan dapat membantu mereka sekeluarga yang hidup di rumah serba daif. Sedikit perkembangan sukan. Nilai pasaran bakat muda negara yang menempa nama di Eropah, Luqman Hakim Samsudin, semakin meningkat. Ia didorong oleh prestasinya yang memberansangkan sehingga naik ke 2 kali ganda. Menerusi laman Transfermarkt, tanda harga baru Luqman kini adalah €150,000 bersamaan RM740,000 berbanding sebelum ini iaitu €50,000 atau RM246,500. Luqman melakar sejarah apabila menjadi pemain pertama dari Malaysia yang beraksi dalam Liga Utama Belgium, Jupiler Pro League. Ketika aksi bertemu RSC Anderlecht yang berakhir 1-3, penyerang kelahiran Kota Baru Kelantan itu dimasukkan sebagai pemain ganti pada minit ke-74. Minggu lalu, penampilan Luqman bersama skuad B21 turut membawa kejutan apabila dia berjaya menyumbat gol bertemu KFCO Beerschot Wilrijk dalam aksi kumpulan 2 Liga Belgium bawah 21. Penganjuran kejohanan olahraga dalaman dan terbuka Malaysia masih samar susulan penularan COVID-19 dalam negara. Namun, ia sedikit pun tidak melunturkan semangat jaguh pecut Asia Tenggara, Muhammad Haikal Hanafi, untuk terus optimis memantapkan prestasinya. Berusia 21 tahun, atlet itu mengakui latihan yang dijalaninya tidak terjejas. Muhammad Haikal dan atlet olahraga negara lain terpaksa menjalani latihan secara kuarantin di Bukit Jalil berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di Lembah Kelang. Beliau berkata tumpuan kini hanya terarah kepada modul latihan yang disediakan Kesatuan Olahraga Malaysia dalam usaha untuk memperbaiki jajatan masa ketika sesi latihan. Kejohanan olahraga dalaman dijadual berlangsung pada 7 November, manakala terbuka Malaysia bermula 11 hingga 13 Disember. Pada Sukan SEA Filipina 2019, Haikal meraih gelaran Raja Pesut Asia Tenggara selepas mengungguli acara 100 meter dengan cacatan masa 10.35 saat. Kegigihan seorang pemuda dari kampung Lubuk Periuk Ajil dalam usaha membiak ikan kelah merah sejak 6 tahun lalu membuahkan hasil apabila bilangannya semakin meningkat. Tak begitu, Syarul? Ya, dianggarkan 30,000 benih anak ikan itu menetas setiap bulan menerusi kaedah serta teknik pengembangan terbaru. Ya, wartawan Taufik Adnan melaporkan.
Muhammad Azri Muhammad Razali, 40 tahun, pernah mencari rezeki selama 12 tahun di negeri Melaka dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan pengkomputeran. Lulusan Institut Latihan Perindustrian Ipoh itu kemudian kembali ke kampung halaman untuk meneruskan hobi dan minat ayahnya mencari dan menjual spesies ikan kelah merah kepada pengusaha ikan hiasan atau untuk dijadikan hidangan mewah. Pada mulanya, Muhammad Azri mengambil keputusan menambah baik pusat pembiakan ikan berhampiran kediamannya yang bakal beroperasi sepenuhnya tidak lama lagi. Projek penambahbaikan tersebut dijalankan sejak 3 tahun lalu selepas menimba ilmu serta teknik pembiakan ikan kelah daripada pihak yang berpengalaman. Projeknya kini mendapat sokongan serta bantuan peralatan daripada pihak Jabatan Perikanan seperti mesin pam air dan tangki. Peralatan sokongan itu bertujuan mengurangkan kadar kematian khususnya anak ikan yang memerlukan pengaliran air bersih semula jadi selain cara penjagaannya yang tersendiri. Program asal adalah daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar Galmi Negeri Sembilan yang memberi banyak tunjuk ajar dan maklumat terkini sehingga ke hari ini. Menurutnya, anak ikan berukuran sekitar 3 inci ini dijual dengan harga 8 atau RM9 seekor secara borong. 4 kolah kecil serta tangki bersaiz sederhana yang ditambah baik ini juga digunakan untuk menampung sementara induk ikan terpilih ketika proses pengasingan dilaksana. Peminat kebanyakannya suka membeli daripada kecil dan jumlah permintaan sekarang mencecah sehingga 10,000 ekor sebulan. Jumlah induk yang ada sekarang ni yang aktif sekitar 300 ekor dan dijangka sehingga akhir tahun ni kita ada stok induk sehingga 500 ekor. Sementara itu, Ketua Daerah Jabatan Perikanan Hulu Terengganu, Ruhidah Husnon, yang meninjau perjalanan projek pembiakan kelah merah ini berkata, Muhammad Azri yang merupakan satu-satunya usahawan peternakan ikan kelah di daerah tersebut sentiasa konsisten serta komited terhadap pelaksanaan projeknya sekaligus memudahkan bantuan disalurkan. Dalam bentuk peralatan yang boleh alih lah, maknanya bukannya statiknya bantuan hampir 25,000. Jadi kita mengharapkan di peringkat daerah terutamanya peringkat negeri umumnya dan juga kepada di bawah Jabatan Perikanan Malaysia lah, mana-mana bantuan yang kami beri itu supaya dia dapat memenuhi kehendak dia untuk mengeluarkan benih berkualiti dan dapat meningkatkan pendapatan dia. Ketika ini, induk ikan kelah merah peliharaan Muhammad Azri sudah mencecah lebih 300 ekor. Kolam seluas 90 darab 60 kaki ini dengan kedalaman 4 kaki mengandungi kira-kira 300 induk kelah merah milik Cik Azri dan yang akan dipindahkan kemudiannya nanti dipindahkan tangki biru ini tapi menggunakan kaedah-kaedah terbaru yang akan diterapkan oleh Cik Azri dengan khidmat nasihat daripada Jabatan Perikanan. Taufik Adnan untuk Berita RTM. Baik saudara, laporan tadi mengakhiri Berita Wilayah. Jadikan amalan mengimbas MySejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang anda kunjungi. Ya, dan amalkan cegah dari awal, amal norma baharu. Patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri anda. Assalamualaikum. Dan selamat petang.